kasih Tan Sri Pengerusi. Pertamanya saya memohon maaf kerana pada pandangan saya di peringkat jawatankuasa apa-apa pindaan ataupun kesalahfahaman, kita mempunyai ruang yang cukup luas untuk kita perbetulkan di peringkat jawatankuasa. Ini selaras dengan peraturan mesyuarat 68A dan 68B yang menyebut tentang Akta Kumpulan Wang Pembangunan 1966. Sekiranya terdapat apa-apa keraguan dan sebagainya, usul boleh dibuat dalam bentuk ucapan menteri saja untuk membuat pindaan. Saya bertanya memukakan persoalan itu sebab saya rasa soalan ini patut juga saya tanyakan. Pada P25 itu perbelanjaan pembangunan yang dimaksudkan kepada perbelanjaan pembangunan P25 di bawah 01400 implementasi dasar perdagangan adil. Kefahaman saya, di bawah perbelanjaan pembangunan kita merujuk kepada pembiayaan pembelian inventory, pembiayaan kepada aset dan juga yang tangible, berbentuk tangible, berbentuk pembelian, berbentuk tangible asset dengan izin. Tetapi implementasi dasar perdagangan adil dia macam di peringkat ataupun di bawah perbekalan. Saya nak tanya, apakah perkara ini telah disengajakan ataupun sebab nampak gaya macam implementasi dasar. Dia satu pelaksanaan peraturan sahaja, bukan pembelian aset ataupun pelaburan dalam bentuk tangible asset ataupun tangible yang boleh dilihat atau dicatat. Selain keseluruhan perbelanjaan bawah perbelanjaan jenis pembangunan, semuanya berasaskan pada pembelian, pelaburan, kenaan-kenaan yang berbentuk aset. Tetapi ada diletakkan implementasi dasar perdagangan adil. Walaupun menteri berhak untuk memberi penjelasan apa dimaksudkan dengan implementasi dasar perdagangan adil. Mungkin ada perkara yang kita tidak dijelaskan, tapi tak ada nota pun, nota keterangan pun tak ada di sini. Dan ini bukannya satu dasar baru yang kita perkenalkan. Saya tidak mempersoalkan keputusan yang dibuat oleh kementerian, tetapi di bawah 68B memang menyatakan dengan terang tujuan dibelanjakan itu mesti diberi kefahaman dan dibentangkan dalam Dewan, terutama di peringkat jawatankuasa. Sebagai contoh, di bawah one off 090500 emolumen pegawai pemantau harga. Tahun lepas, tahun 2011, maksudnya peruntukan yang kita bentangkan tahun 2010 untuk belanjawan 2011. Menteri memang menyatakan kita ada melantik 2,000 orang pegawai sementara untuk pasukan pemantau harga barang. Tetapi dalam anggaran 2011 kosong, tidak ada langsung perbelanjaan yang diperuntukkan tahun lepas. Saya pun tidak pasti sama ada pegawai pemantau harga barang ni merupakan pasukan yang sama atau pasukan lain. Sebab catatan saya di sini dalam laporan saya bawa laporan 2011, kebetulan saya pun bawa. Menteri menjawab bahawa pasukan itu adalah pasukan yang sama yang akan diserapkan. Ini bermakna perbelanjaan tahun lepas itu adalah perbelanjaan yang sama. Tetapi kenapa tidak dicatatkan langsung di bawah anggaran 2011? Kosong, tidak ada. Maknanya pada pandangan saya, itu menteri berhak memberi penjelasan. Pada pandangan saya, aturan yang diletak bawah peraturan mesyuarat 68B ni saya rasa sangat bersesuaian untuk kita sekiranya nak lakukan keterangan atau pembetulan, sangat relevan di sini. Walaupun jumlahnya ada sikit perbezaan. Di sini dikatakan peruntukan baru 31,220,600 ringgit.
ada sedikit perbezaan. Tetapi pasukan ini jelas saya catatkan memang dijawab oleh menteri adalah pasukan yang sama pemantau harga barang seramai 2,000 orang. Memang ada dicatat di sini. Jadi kemuskilan yang saya nak timbulkan, kenapa perbelanjaan ini langsung dibuang daripada laporan yang baru kita bentangkan ni? Adakah ini dasar baru? Tetapi kita tidak ada nampak macam satu pasukan baru yang dicadangkan. Dan sekali lagi saya berharap kalau kita lihat di bawah 70,000 itu program khusus yang kata program yang kita lanjutkan pada tahun-tahun akan datang. Kita ada emolumen kaki tangan kontrak yang memang kita lantik dia secara kontrak, bukan diserap dalam perkhidmatan dalam kementerian ini. Tetapi pemantau harga barang, nampak gayanya pasukan ini seolah-olah seperti pegawai kontrak juga yang kita beri peruntukan 31 juta ini. Okey, tak apalah, lepas ni menteri boleh memberi penjelasan. Saya minat untuk tahu perkara ni sebab saya ikut rapat perkembangan dia. Selain pada itu, kita nak tahu hasil daripada kita lantik mereka ni, 2,000 orang ni, pasukan pemantau. Siapa yang kita lantik itu kita tidak saya tak mahu pertikaikan. Tapi apakah kita letakkan satu matlamat yang jelas? Adakah 2,000 orang yang kita bayar 31 juta ini membuat laporan secara terperinci setiap 6 bulan sekali ataupun setiap 3 bulan satu kali dia memantau ni? Apakah dapatan dia? Apakah yang dia jumpa? Dia jumpa ke tidak harga barang telah naik 20% dalam masa 3 bulan seperti apa yang berlaku sekarang? Adakah kita melantik pegawai pemantau harga barang ni setakat nak wujudkan jawatan untuk kita beri emolumen? Apakah yang dibawa oleh pasukan ini? Kalaulah kata mencari kesan kenaikan harga barang masih lagi terletak kepada pegawai-pegawai dalam kementerian sebagaimana lazimnya, sebagaimana amalan biasa, saya rasa tidak ada kesanan langsung. Sebab sehingga sekarang pihak kementerian, saya katakan pihak kementerian masih tidak berupaya untuk memberi perbandingan kenaikan harga dalam bentuk quarterly, dalam bentuk suku tahun sebagaimana yang pernah dijanjikan menteri terdahulu daripada menteri sekarang yang ada. Mengatakan kita boleh mengeluarkan perbandingan harga berbentuk quarterly kenaikan harga setiap 3 bulan sekali, bermakna dalam setahun ada 4 kali. Dan saya, Tuan Sri Pengerusi, saya percaya, saya yakin sebenarnya emolumen yang kita keluarkan untuk pasukan pemantau harga barang ni 31 juta ni, saya yakin harapnya pasukan ini yang keluarkan atau mencapai hasrat yang dikatakan quarterly tadi. Tapi sampai sekarang langsung tak ada. Ini dah masuk, saya rasa tahun kedua dah kita membelanjakan jumlah yang sama. Saya harap kementerian betul, terutama tentang jumlah yang pernah kita belanjakan tahun lepas untuk pasukan yang sama, tapi tidak ada dalam laporan kita ni, seolah-olah tidak ada. 40,000 Tan Sri Pengerusi berkenaan dengan Suruhanjaya Koperasi Malaysia. Berapa anggota Suruhanjaya ni? Berapakah anggota yang dilantik bawah Suruhanjaya Koperasi Malaysia? Sebab peruntukannya 2 tahun saja 140 juta. Berapa orangkah anggota Suruhanjaya ni? Sebab ini bukan untuk koperasi, ini Suruhanjaya, maknanya jawatan kuasa yang dianggotai dalam Suruhanjaya. Berapakah kaki tangan dia? Saya nak tahu. Yang kita keluarkan perbelanjaan ini, yang pada saya 140 juta ringgit tidak justify dengan apa yang dihasilkan aktiviti koperasi itu sendiri, yang ada 2,000 lebih, 2,400 koperasi yang dikatakan aktif dalam negara kita. Hasil dikeluar pun tak sampai dengan yang digunakan oleh pasukan atau jawatankuasa Suruhanjaya itu sendiri. Kita baru buat pindaan undang-undang yang memasukkan kuasa untuk melantik beberapa ahli dalam Suruhanjaya. Baru berapa bulan baru kita buat pindaan bawah Akta Suruhanjaya Koperasi Malaysia. Ada pindaan. Sebab tu seingatan saya,
jumlah ahli jawatankuasa yang duduk dalam Suruhanjaya ini tidak ramai. Tapi kenapa begitu besar sampai 2 tahun 140 juta lebih kita putuskan kepada Suruhanjaya? Saya harap mendapat penjelasan, dan sekiranya diberi peluang, saya nak tanya lagi apabila Menteri menjawab selaras dengan peraturan mesyuarat 68B. Terima kasih. Menteri, silakan.